Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang kembali ke channel saya. Ni bahagian kedua untuk Pahang 2022 ya. Kita sambung lagi 20 soalan. Baik, soalan 21. Kita mula dengan soalan 21. Daya seragam 35 Newton bertindak ke atas sebuah bongkah yang diletakkan di atas satu permukaan kasar seperti dalam Rajah 12. Okey, kita ada daya menolak bongkah ini ke kanan sebanyak 35 Newton. Kemudian disebabkan bongkah ini bersentuhan dengan permukaan kasar, maka ada daya yang bertindak bertentangan dengan motion, bertentangan dengan arah gerakan bongkah, dipanggil sebagai daya geseran. Okey, jika daya geseran adalah 5, bongkah tersebut akan bergerak dengan apakah motion ataupun gerakan yang akan berlaku. Nak tahu gerakan berlaku apa? Kita kena tengok adakah the sum ataupun the resultant force, jumlah daya paduan tu sama dengan kosong ke tak sama dengan kosong. Macam mana kita cari daya paduan? Kita kalau arah berbeza, sebelah kanan kita akan ambil dengan nilai positif. So positif 35. Kemudian kita tambah dengan daya yang bertindak satu lagi. Kali ini ke kiri 5 ke kiri bermaksud dengan tanda negatif. So 35 tambah dengan negatif 5 bermaksud 30 lah, 30 Newton. So here again kita dapat nilai resultant force kita tidak sama dengan kosong. Okey, apabila nilai resultant force tidak sama dengan kosong, maksudnya unbalanced force, daya yang tidak seimbang, unbalanced force, that can only means that berlakunya pecutan. Okay, so A will be wrong. Okay, disebabkan daya yang kita bekalkan 35 ini tidak berubah-ubah dan surface yang diterima ataupun bersentuhan dengan bongkah tidak berubah-ubah, maka jumlah daya kedua-dua ni adalah maintain constant. Maka kita panggil pecutan ni sebagai pecutan seragam. Okey. Sebab kedua-dua daya yang sedang bertindak ke atas bongkah tidak berubah-ubah. So 21 is B. Kalau kita dapat tertinggal pula. Kalau kita dapat resultant force sama dengan kosong, ada dua keadaan, which is at rest, pegun, ataupun moving at constant velocity, bergerak dengan laju seragam. Okay, tambahan maklumat di situlah. Baik, 22 menunjukkan Vincent menarik sebuah troli dengan seutas tali pada sudut 55 darjah. Ni sudut dia. Okey, Vincent menarik dengan daya 10,000 Newton. Hitungkan daya mengufuk horizontal force, means that the question is asking you about Fx. Macam mana kita nak cari Fx? F cos theta. Kalau X kita akan pakai cos, mengufuk kita pakai cos. Okay, kalau vertical kita pakai sin. So Fx is what? Force is 10,000, 10,000. Cos is cos lah. Theta will be the angle here, 55. Okay, theta pun pelajar, sila pastikan sudut yang diberi pada awak tu adalah theta, bukan sudut sebaliknya. Theta ni duduk kat mana pelajar? Theta ni duduk antara F dengan Fx. Yang ni yang kita cari ni, daya mengufuk. Theta ada kat sini, in between F dengan Fx. Saya ada cerita dekat video yang terdahulu di manakah kedudukan theta. Kadang-kadang soalan cuba nak tipu awak lah, dia letak sudut dekat sini Soalan cuba untuk kelirukan awak, dia letak sudut sini. Salah, bukan sudut ini. Okay, kalau awak cari Fy sekalipun, awak masih lagi guna theta ni, 55. Okey, 22 jawapannya A, 5736. Okey, kalau nak kira awak boleh kira dululah. Tekan pause, dapatkan jawapan.
23 tentang berkaitan dengan triangle of forces. Okey, awak dikendaki membuat segitiga daya daripada rajah. Pertama sekali, pelajar-pelajar, pastikan awak telah pun melihat pilihan jawapan dengan mencari di manakah jawapan yang salah yang terkait dengan weight. Weight always acting downward. Arah berat mestilah ke bawah. Maka dalam pilihan jawapan, mana-mana daya weight yang tidak bertindak ke bawah adalah jawapan yang salah. Contohnya A dengan B. Ni awak tak perlu nak justify lagi dah. Memang dia salah W je, salah lah semua ni. Tak penting lah awak tengok T1, T2 dia. So we are down to 2 final answer lah. 2 candidates, 2 candidate kan, dua calon jawapan kita lah, 2 kemungkinan possible answer, W ni dengan W ni. Okay, ni no problem untuk W. Next are the forces of ataupun tensions dalam string. Tension awak kena tahu arah tension mesti berlawanan dengan arah weight. Untuk tali menjadi tegang, arah daya atau tension mesti berlawanan dengan arah weight. Katalah awak ada satu tali, awak nak tegangkan tali tu. Sini ada kayu, tali tu kita ikat kat kayu, ni kat tanah. Awak nak tegangkan tali, macam mana? Mestilah awak lawan arah dia. Okay, melawan arah dia supaya tali menjadi tegang. Samalah kalau weight ke bawah, so T1 will be here, T2 will be in this direction. Lawan arah. So mesti lawan arah lah, bertindak ke atas, bukan mengikut arah weight. Itu salah konsep lah. Right. Daripada weight yang awak dah justify tadi, which is like so, lebih kurang sorry, saya punya ni tidak lurus macam mana sepatutnya lah. Saya cubalah yang terbaik untuk dapatkan lurus. Now awak akan construct T1 dan T2 supaya membentuk segitiga. So kalau awak nampak T1 ni, dia ada pada angle macam ni kan. Okay, awak ada berapa pilihan ni? Sini boleh, atas ni boleh, bawah ni boleh, sini boleh. Let's say on first try awak dapat kat sini. Saya ambil T1 ni, saya letak sini. T1, saya hanya mengangkat dan menyambung pada weight. Apa yang saya buat adalah saya mengangkat bahagian ni dan menyambungkan kepada weight pada arah yang sama, pada kedudukan yang mungkin bawah, mungkin kiri, mungkin kanan. Tapi apa yang saya tak ubah adalah arahnya. Arah masih lagi maintain macam ni. Selesai T1. Kemudian saya tengok, oh T2 macam gini, T2 macam gini. Okey, nak jadi segitiga? Bolehlah saya cantum di sini. Dapatlah T2. Okey, dengan cara yang sama juga saya hanya mengangkat daya ini dan menyambungkan kepada satu bentuk segitiga lah, supaya menjadi satu bentuk segitiga. Apa yang saya tak ubah adalah arahnya. Arah T2, kalau saya boleh highlight di sini, cuba tengok. Okey, arah T2 masih lagi maintain. Arah T1 masih lagi maintain. Arah W masih lagi maintain. So there you go, there is your triangle of forces. Itulah dia segitiga daya yang terhasil. Maka mana yang tepat? Tengok T2 ke atas. Okey. Okey. Tengok tadi saya kata on the first try, saya mungkin menyambungkan T1 ke arah sini. Boleh tak saya sambung tempat lain? Boleh jawapannya. Saya boleh letak T1 di sini, kemudian sambungkan T2 saya. Tengok ya, saya buat dengan pen berwarna lain. That is why I use the word on the first try. Saya boleh letak T1 saya kat sini, dengan syarat T1 saya pada arah yang maintain, yang sama dengan asal. Nampak tak T1 ni yang biru dengan T1 yang merah sama. And I can complete my triangle of forces here with by connecting T2 here. So I have two possible triangles
yang betul lah. Okay, 2 possible triangles. So yang ni sebelah kanan pun boleh, sebelah kiri pun boleh. So on the first try, masa awak buat tu mungkin tak ada dalam pilihan jawapan, but in paper 2 awak boleh jawab pun macam ni, betul dah segitiga awak. Okay, so which one is the best answer? I guess D is the answer lah. D, 23 is D. Kalau awak nak main tengok arah pun boleh ni, sebab T1C dengan T1D pun dah berbeza. Okay, T1, tengok T1 sini. T1 sini dia naik pada satu sudut ke kanan, yang ni satu sudut ke kiri bawah, ni sudut ke kanan atas. Situ pun dah boleh dapat dah. Cuma saya ajar from the scratch because just to help you in paper 2, nak tolong awak dekat paper 2. Ada yang komen sekejap saya ambil bawah. Ada yang komen minta saya buat paper 2. That I can't promise. Okay, yang tu saya tak boleh janji sebab paper 2 dia it takes lot more time, lot more time and lot more writing. Okay, saya tak janjilah. Saya tak janji. Kalau saya ada masa saya buat. Okay, I guess I'm going to cover paper 1 first. Okay. Okay, tapi InsyaAllah saya bantu sikit-sikit lah sambil saya ajar ni. I also include some of the paper 2 technique lah. Okay, rajah 15 menunjukkan seekor kucing diletakkan pada 3 susunan spring yang berbeza J, K, L. Okay, ni soalan ni selalu sangat keluar. Nampak ya? Ada gabungan sambungan spring. Dan spring ni adalah spring yang identical. Apa maksud identical? Semuanya mempunyai nilai K yang sama. Maksudnya dia meregang pada kadar yang sama, memampat pada kadar yang sama. Itu maksud identical spring. Dia bukan sama macam brand sama ke apa. Brand sama pun kadang-kadang tak sebiji. Macam kasut Nike jogging dengan kasut Nike gym. Nike juga, tapi beza, penggunaan dia berbeza. Maksud identical adalah meregang dan mengecut, meregang dan memampat pada kadar yang sama. Itu maksud dia. Alright, macam ni soalan minta awak cari which comparison is correct. Manakah perbandingan berikut yang betul bagi pemanjangan. Okey, kita nak tengoklah siapa yang meregang paling besar, mana yang meregang paling kecil. Regang tak regang satu susunan gabungan spring itu bergantung kepada nilai X. Jadi kita kira J punya X. Okay, untuk J, kita tengok baris pertama ni, I mean this one, this is parallel. So X iaitu regangan dibahagi sama rata dengan 2 spring. Kemudian disambung dengan satu spring di bawah, bermaksud disambung secara siri. So kita tambah satu lagi X. Berapakah dapat untuk J? Kita dapat 1/2 iaitu 3/2X. Okay, kita tambahlah sebab combination. How about K? Macam mana dengan K? K ni adalah 3 spring disambung secara siri. So X tambah X tambah X, direct saja. So dapat 3X. Macam mana dengan L? Untuk L, kita ada 2 spring yang disambung secara siri. So kita panggil dia 2X. Okay, 2X. Tetapi kita bahagikan kepada 2 kerana masih lagi berkongsi. So kita potong-potong, kita dapat X. I'm going to highlight all the X's untuk JKL and then compare. Mana yang paling besar nilai X dia. Kalau kita tak nak confuse, kita letak ni 3/2, ini 3, ini 1, macam tu. So 3/2 is 1/2. Mesti lebih daripada 1. I guess K paling besar lah. K sampai 3X. So K lebih besar dari J sebab 1/2, dan J lebih besar dari L. KJL. KJL. Okay, jawapannya adalah bola KJL. Macam ni cara dia ya.
Bagi pelajar-pelajar yang belum tahu, macam tu kita gabungkan. Kalau ni dia ada 2 spring parallel, kita bahagi 2 macam gitu. Kemudian di bawah parallel tu dia sambung pula siri, kita tambah saja. Ada berapa spring? 1. Okey, X. Kalau dia tambah 1 lagi spring, X tambah X. Macam tu. Okey, teruskan 26. Mengapakah ketebalan empangan bertambah menuju ke dasar? Jawapannya adalah untuk menambah kekuatan bahagian dasar lah, kerana tekanan di bawah ni adalah tekanan tinggi. Macam mana kita tahu tekanan tinggi? Tekanan dalam cecair bergantung kepada 3 faktor. Pertama adalah density of water, ketumpatan air. Density, dia bukan density objek, density of liquid. Dia tak semestinya water kan, sebab liquid could be any type of liquid lah, minyak ke, alkohol ke. Okay. G is the gravitational field strength and H is the kedalaman, depth, kedalaman. So dekat bawah ni, lebih dalam suatu point itu, lebih tinggi tekanannya. So 25 will be B lah, tekanan air bertambah dengan kedalaman. 26. Rajah menunjukkan ketinggian merkuri dalam barometer H pada tekanan atmosfera 100,000. So soalan mula dengan establish bahawa dekat titik H ataupun sepanjang H ni, tekanannya adalah sebanyak 100,000 Pascal. Okay, in teori, kalau dalam buku kan, dalam buku biasanya soalan akan refer yang ni sebagai tekanan atmosfera. Kadang-kadang dia bagi dalam Pascal, kadang-kadang soalan bagi dalam sentimeter merkuri atau milimeter merkuri. Yang dalam buku awak dah jumpa ni, 76 cm merkuri, 760 mm merkuri. Ini dah dia panjang H tu 76 cm. Awak letak pembaris, panjang merkuri ni daripada atas ni sampai permukaan dalam bekas ni 76 cm. Okey, balik pada soalan. Soalan kata panjang torus merkuri ni menghasilkan tekanan sebanyak ini. Alright. Hitung tekanan di titik P. Hitungkan tekanan di titik P. Bagi yang tak nampak titik P di mana, mai saya highlight kat awak. Ni titik P di sini. Okey. So soalan ni kata, kalau dekat titik P berapa pula tekanannya? Itu maksud soalan lah. Okey. Macam mana kita nak cari tekanan? Awak ingat tak kita belajar dalam video yang lepas? Saya kata kalau kita nak ukur kedalaman, kita ukur dari mana? Okey. Boleh jawab. Macam mana kita nak ukur kedalaman? Kedalaman diukur daripada titik, daripada kedudukan titik ke permukaan cecair. Okey, saya ulang lagi sekali. Kedalaman, kita ukur satu kedalaman titik tersebut daripada permukaan cecair kepada titik tersebut, ataupun daripada titik ke surface. So that can only means our depth now, according to the question, is here. Kita nak tahu kedalaman daripada sini sampai ke titik P, berapa dalam dia. Kalaulah the whole length is H, then the baki di atas ni, the remaining here, must be 4.5 H. Sebab 4/5 H tambah lagi 1/5 H, kita dapatlah H. Kan 5/5 dapatlah H. So now kita bukannya cari H/5, kita cari 4/5 H. So in mathematical wise, 4.4/5 H, kita gantikan H dengan nilai yang sudah diberi. Darab dengan 100,000. Okay. So awak dapatlah
Yang ni potong dapat 20,000. So 4 kali 2 8, 80,000. Okay, harap faham lah Sebab kat sini trik dia adalah awak kena tahu bahawa kita sedang deal dengan kedalaman sebanyak ini. Because kalau awak kira, soalan ni jahat sikit kalau awak kira H per 5 darab 100,000, awak still dapat jawapan. Tapi jawapan awak salah lah. Right. 27. Raja menunjukkan satu alat pengukur tekanan ringkas disambungkan satu corong T-cell. Okey, dia kata, apakah yang berlaku kepada bacaan alat pengukur jika corong tersebut dimasukkan lebih rendah? Maksudnya lagi dalam ke dalam air. So masuk lebih dalam maksudnya bertambahnya kedalaman, maka tekanan juga akan bertambah. Dengan bertambahnya tekanan, maka bacaan tolok tekanan juga akan bertambah. Okey, tu tekanan dalam cair pressure in liquid. 28. Antara berikut manakah merupakan kesan tekanan atmosfera ke atas manusia? Okey, secara ringkasnya, kalau sini bukit, okey, udara akan lebih banyak berada di kawasan tanah rendah. Udara dia sentiasa banyak di kawasan tanah rendah, iaitu altitude rendah berbanding dengan altitude tinggi. Disebabkan jumlah molekul di kawasan, jumlah udara atau molekul udara di altitude rendah lebih banyak, maka tekanan lebih besar. Tekanan atmosfera yang saya maksudkan adalah lebih besar. Di high altitude, disebabkan jumlah molekul udara adalah sikit, maka jumlah pelanggaran yang berlaku juga sedikit. Jumlah pelanggaran yang sedikit menyebabkan tekanan atmosfera di situ adalah jauh lebih rendah. So high altitude, pressure atmospheric jadi rendah. Okay, apakah kesan-kesannya? Jawapannya adalah B. 28 adalah B kerana jumlah gas yang diperlukan, iaitu oksigen diperlukan oleh manusia, akan bertambah. Okay, kita perlu lebih banyak oksigen bila kita pergi tempat tinggi kerana kekurangan gas di kawasan tu. So badan awak akan paksa untuk tarik more oksigen dengan cara bernafas dengan lebih kerap lah, dengan kadar yang lebih tinggi. Sebab tu kita pergi tempat tinggi, kalau kita buat hiking ke, pergi tempat yang tinggi kan, kita akan rasa tercungap-cungap. Tercungap-cungap tu hasil daripada kesan badan kita memaksa udara masuk lebih banyak, lebih kerap. Alright, moving on. 29. Okay, yang ni kita tengok ni, kita dah tahu ni, dah ada omboh-omboh ni, mesti Pascal principle lah ni. Raja menunjukkan sebuah sistem hidrolik mudah, satu daya bermagnitude F perlu dikenakan. Okey, baca lagi. Penyataan manakah adalah betul? Okey, in teori awak kena tahu dua benda lah. Okey, awak kena tahu benda. Yang ni Pascal principle menceritakan tentang tekanan pada omboh satu. Kalau yang ni omboh satu lah, sekarang ni omboh P kan. Omboh P adalah sama dengan tekanan yang akan terhasil di omboh Q. Itu yang pertama. Tekanannya sama. Tekanan. The pressure is transmitted uniformly to all parts of the liquid. Dalam satu sistem yang tertutup, tekanan akan dipindahkan secara seragam ke semua bahagian pendali. Yang tu yang pertama. Tekanan sama. Dua, force tak sama. Force di P dan force di Q tak sama. Kalau force sama, benda ni jadi tak berguna pada manusia, kerana W jauh lebih besar daripada F. Kereta memang lagi berat daripada daya yang sepatutnya. Okay, kita boleh jack kereta tepi jalan. Kalau kereta kita tayar pancit kan, kita letak jack yang hidrolik tu, kita boleh pump relax je. Nanti kereta kita boleh jack up, okay, naik ke atas.
Adakah kita menggunakan daya yang sebesar atau sama dengan berat kereta? Tak. Kita pakai dua tangan kita je, berapa puluh Newton saja. So the force produced on P is much smaller than force on Q. That is the advantage. Inilah kelebihan hydraulic system. Kita use small force to produce greater force. Okay, contoh, awak dalam kereta awak tu sedang bergerak dengan laju, tiba-tiba awak nampak lembu kat depan. So apa awak buat adalah awak apply pressure on the brake pedal. Okay, dekat kereta awak tu ada pedal brake kan, tekan brake. Awak tekan beria ke awak tekan relax je? Awak tekan, tak adalah beria sangat, tekan gila-gila punya kan. Okay, tekan relax je. Kereta pun akhirnya come to a stop. Okay, come to a full stop kan, berhenti sepenuhnya lah. Bermaksud awak menggunakan daya yang kecil untuk menghasilkan daya yang lebih besar, menyebabkan tayar awak tu diapit. Okay, kemudian kereta awak boleh berhenti. Alright, so 29 jawapannya adalah D. Okay, kita tengok pilihan jawapan kat situ. Tekanan yang dikenakan ke atas ombor P adalah sama. Tekanan yang sama, force tak sama. Alright, 30. Rajah menunjukkan bentuk nyalaan lilin apabila lilin tersebut diletakkan di antara dua plate X dan Y yang disambung ke bekalan kuasa. Okay, so kat sini in between those two plates akan ada electric field, medan elektrik, sebab kita sambung dekat terminal positif dengan negatif. Jangan pula awak jawab magnetic field. Magnetic field kalau ada magnet, north dengan south pole. So ada electric field lah. Apa berlaku in teori, dalam teori, lilin tersebut nyalaannya akan jadi satu tempat kecil, satu tempat lagi besar, macam gitu, terbelah dua, tapi not of the same size. Yang besar ni adalah bercas positif, yang kecil ni bercas negatif. Okay, kerana G-same dan size positif, cas positif adalah lebih besar dari G-same cas negatif. G-sim dan saiznya, sebab tu dia tertarik lebih besar lah dengan nyalaan yang lebih besar, sebab saiz dia besar. So kita nampaklah saiz dia di situ. So 30 jawapannya apa? Okey, soalan 30 ni antara berikut yang manakah bukan kesimpulan? Bukan yang manakah bukan kesimpulan? So jawapannya dadu. Kita tengok A. Positive ion will attract to negative metal plate. Betul, sebab negative and positive different charges attract. Okay, B. Negative ion attract to positive. Okay, betul juga. C. Positive ion has larger mass and size, so that the spread that attract to negative metal is large. Betul. Okay, so tinggal lagi yang ni lah, salah ni. Dia nak yang bukan ya. So D is your answer. 31. Manakah antara berikut tidak mempengaruhi rintangan wayar kuprum? Okey, 31 direct answer B. Kita tak pernah belajar pasal kekenyalan wayar. Tak ada pula lah kita ni. Okey. Rumus untuk resistivity RL, bukan. Rumus untuk resistance RL over A. Ni R pula dah. Rho L over A. So the factors are here. The resistivity, okay, resistivity of the material. Resistivity ni maksudnya jenis lah. Kalau copper, resistivity dia lebih rendah daripada tungsten contohnya, macam tu. Dia memang sifat bahan tersebut lah. Yang kedua adalah panjang. Lebih panjang suatu material tersebut ataupun konduktor tersebut, maka lebih tinggi rintangannya. Yang ketiga adalah cross sectional area.
Lebih besar, lebih tebal suatu konduktor tersebut, maka lebih kecil nilai rintangannya. Ada 3 faktor je lah, tak adalah kekenyalan kat situ. Okey, alhamdulillah. 32. Rajah menunjukkan graf beza upaya V melawan arus. Ingat tak video yang lepas? Ada saya cerita pasal graf V melawan I. Ada berapa jenis? Ada 2 jenis. Kalau berkadar langsung, itu Ohm's law. Kalau kalau decrease linearly macam ni, ini graf EMF. Okey, ini graf EMF lah ni. So soalan kata apa? Mana berikut antara berikut yang manakah benar mengenai sel kering itu? Okey, kita tengok pilihan jawapan dulu. So awak kena cari 2 benda kat sini, iaitu electromotive force dan juga internal resistance. So based on the first ataupun previous video, saya beritahu dapat je graf macam gini. Ini graf EMF dengan internal resistance. Macam mana nak cari EMF? Kita cari dekat Y-intercept. Tengok nombor pada Y-intercept ni, Y kan? Pasti Y. Y-intercept dia memotong pada suatu nombor 3. Itu bermaksud nilai EMF-nya adalah 3. Simple. Okey, simple saja. Mana 3? So, tinggal C dengan D lah. Ni salah ni, confirm salah. Alright. Next, internal resistance. Macam mana nak cari nilai internal resistance? Kita cari nilai negative gradient. Kita ambil nilai kecerunan, kemudian kita masuk kat sini. Sebab kecerunan dia memang negatif kan, nanti dia end up akan dapat positif lah. Bagaimana mencari kecerunan? Pelajar-pelajar janganlah awak sampai tak tahu cari kecerunan. Simple je, nak guna banyak ni. Awak nak belajar dekat U nanti, dekat matrix nanti. Okey, mencari kecerunan macam mana juga saya cerita tadi dalam video-video yang lepas. Delta Y bahagi delta X. Beza dipaksi Y bahagi dengan beza dipaksi X dengan tanda negatif lah sekarang ni, sebab graf ini graf negatif, dia turun kan. Okey, beza Y berapa? 3 tolak 0, 3. Beza X berapa? 12 tolak 0, 12. Okey, so negatif 3 bahagi 12, kita akan dapat 0.25. Masuk balik nilai negatif 0.25. Tak ke kita dapat positif? So internal resistance is one kind of resistance. So it have the unit the same as the resistance. Ohm lah unit dia. Okay, so the best answer will be definitely D. Okay, moving on. 33. Siapa yang tak faham, kalau rasa laju, pause boleh pause video, sebab tu saya buat video. I'm going to go a little bit fast so that this video are not too long. So you can always pause beforehand ataupun after saya selesaikan. Kalau tak faham kan, tengok saya selesaikan, pause dulu, cuba buat lagi sekali. Ataupun sebelum saya selesaikan, pause dulu, awak buat, kemudian awak play, tengok saya buat betul tak betul, sama tak sama cara awak buat. Mana lebih mudah, mana lebih suits you lah, mana yang awak boleh trigger lebih baik dalam exam. Boleh ingat semula dalam exam cara mana. 33. Sebuah televisyen berlabel, ni power rating dia, disambungkan kepada bekalan elektrik bernilai 220 volt. Okey lah. Berapakah nilai tenaga elektrik yang digunakan? Amount of electrical energy consumed in 2 minutes. Okey, nak kira tenaga elektrik, pakailah P darab T. So power adalah 500, bukan 240. 240 tu adalah V, potential difference. Ini yang power. Okey, kemudian 500 darab dengan time. Tolong ingat pelajar-pelajar, time mesti dalam unit SI. So 2 darab 60. Barulah kita boleh kata jawapan akhir kita dalam unit Joule. Joule ni unit SI. So dalam ni mesti semua unit SI. Kalau awak letak 500 darab 2 je, minit tu dia pergi mana? Minit tu takkan ada boleh hasilkan Joule. So mesti saat. Semua dalam unit
SI macam ni, saya tulis ni 500 ni dalam watt, time dalam second. Sebab tu lah di awal form 4 awak belajar unit SI supaya awak kenal, okey ni kena tukar ni tak payah tukar, macam tu. Okey, 500 darab 2 darab 60. Okey, berapa dapat? 60,000 joule. Kalau awak confuse, cikgu saya tengok video tu ada time yang tukar dalam hour cikgu. Yang tukar dalam hour adalah untuk electrical cost, untuk kira berapa bil elektrik awak. Kalau dia kata electrical cost, kemudian dia bagilah satu unit berapa sen, yang tu time dalam hour, power dalam kilowatt. Yang ini untuk kira berapa joule tenaga sahaja, awak masih pakai SI dua-dua, power dalam watt, time dalam second. Kalau ada rezeki insya-Allah, kalau kita bincang tajuk-tajuk dia, kalau kita bincang soalan daripada trial negeri lain, kalau ada soalan macam itu, saya akan highlight semula lah. Okay, tapi 2021 punya very crucial. 2021 punya memang ada dah soalan yang saya bincang, electrical cost. Pergi tengok, silakan tengok. Right, 34 rajam menunjukkan satu daya bertindak pada konduktor. Okay. Arah daya tersebut boleh ditentukan. Okey, sekarang ni kita tengok dalam konduktor itu membawa arus. Satu konduktor yang membawa arus dan berada di dalam medan magnet, berada di antara medan magnet. Apa berlaku adalah konduktor tersebut mengalami daya. Yang ini dapat diselesaikan menggunakan petua tangan kiri Fleming. Okey, jawapannya adalah petua tangan kiri Fleming. Mana petua tangan kiri Fleming? B. Okey, 34 adalah B. Kenapa tangan kiri? Cuba tengok tangan kiri awak. Saya cuba dengan baik melukis tangan kiri awak macam gitu. Saya tak tahu cikgu awak ajar macam mana, tapi kalau saya ajar macam inilah. Okey, tu macam bengkak tangan awak tu. Lantak lah. Asalkan awak boleh faham yang tu kedudukan Fleming tangan kiri lah. Okey, ketiga-tiga jari, ibu jari, jari telunjuk, jari hantu pada kedudukan 90 darjah antara satu sama lain. Untuk awak tahu tangan kiri, tangan kanan, awak tengok situasi. Suatu konduktor membawa arus. Yang ni, konduktor membawa arus, berada di dalam ataupun berada di antara magnetic field, medan magnet, berada di antara medan magnet. Cerita dia. Apa berlaku kepada konduktor tersebut? Mengalami daya. Awak tengok ni, dia punya jalan cerita bermula daripada mana dia? Jalan cerita bermula daripada jari hantu. Suatu konduktor membawa arus, berada di dalam medan magnet. Apa berlaku? Konduktor tersebut mengalami daya. Saya ajar macam ni untuk kelas saya. Jadi permulaan cerita bermula di mana? Jari hantu. Jari hantu. Hantu ni benda yang baik ke tak baik? Kalau kita banding dengan jari ibu, mana lebih baik? Jari ibu kan. So jari hantu benda yang tak baik. Tak baik itu kita refer kepada kiri. Kiri. So itu cara dia. Kalau tangan kanan, kita buat motion. Tangan kanan dia terbalik Tangan kanan daripada motion yang memotong medan magnet, kemudian menghasilkan arus. So now we are using current, not generating current. Kita bukan generate current tu memang ada dah. So tangan kiri. Lebih advance lagi kalau awak faham ni adalah motor. Motor we use current. Generator we generate current. Okay, 35 transformer. Sekejap saya tukar warna pen ni. Transformer. Alright. Antara langkah berikut manakah digunakan untuk meningkatkan kecekapan transformer? Ini teori lah kan. 35 should be D. Menggunakan teras besi lembut berlamina. Use laminated soft iron core. Soft iron core ni kita lapiskan dia menggunakan laminate lah.
kita laminate dia supaya tidak berlakunya kebocoran flux. Right, teori. Ini saya tak nak explain further lah. 36. Bagaimanakah elektron dihasilkan dalam tube sinar katod? Okay. Kalau awak dah lupa, ini rupa secara ringkas dalam CRO, cathode ray, CRT, cathode ray tube. Kita sambungkan filament kepada bateri ya. Biasanya kalau tengok diagram 6 volt lah. So this 6 volt will provide energy to electron so that electron flow. The current will heat up the tungsten. Tungsten tu ataupun filament tu akan menjadi panas, maka terbebaslah daripada permukaan filament tersebut sejumlah elektron, membentuk elektron cloud, awan elektron. Okey, elektron cloud. Kemudian elektron tu dipecutkan kepada anode. Itu cerita selepas tu lah. So the answer 36 is C. Okay, dengan memanaskan filament logam. Okay, 37 simbol. Ini simbol diode. Okay, simbol diodnya macam gitu rupa dia. Okay, 38 menunjukkan lengkung perebutan. Soalan ni saya ada selesaikan kat TikTok. Siapa dah pergi tengok TikTok saya dah tahulah jawapan ni kan. Okay, sekarang ni kalau graf perebutan, soalan minta cari berapakah half-life. What is the half-life of the radioactive material? Apa maksud half-life? Half-life adalah masa. Tolong ingat dulu, half-life adalah masa, the time taken. Kemudian di bawah simbol half-life tu, subscriptnya ada separuh. Apa maksud separuh di bawah tu? Separuh di sini membawa maksud separuh daripada aktiviti asalnya. So in a longer explanation, kita sebenarnya mencari masa. Ni masa. Kita cari masa di mana aktiviti asal menjadi separuh. Berapa aktiviti asal dia? 2000. Selepas menjadi separuh. Separuh pada 2000 berapa? 1000. 2000 bahagi 2 dapatlah 1000. So kita highlight di 1000 ni, kita nak cari masa. So kita buatlah satu garisan putus-putus sampai menyentuh garisan pada graf. Kemudian kita bawa garis putus-putus tu turun ke paksi X untuk mencari masa. So kita dapat magnitudenya 4. Unit dia adalah tahun. Hati-hati ya. Bukan 4 minit, bukan 4 saat. So tengok sini nombor, tengok di paksi tu unit dia. 4 tahun ada tak? Ada, okey. 39 menunjukkan formula atau hubungan antara momentum, okey, P dengan panjang gelombang. Berdasarkan rumus, apakah yang boleh disimpulkan? Okey, pause dulu video kalau nak cuba jawab dulu. Okey, tapi saya akan beri jawapan lah. Jawapannya adalah A. Secara directnya, the wavelength panjang gelombang adalah berkadar songsang, inversely proportional to the momentum. Okay, macam mana penerangan dia? Tengok sini. The wavelength is here, the momentum is down here. So satu atas, satu bawah. Maka kalau lah momentum sesuatu partikel itu besar, maka nilai wavelength dia menjadi pendek. Sebab satu atas satu bawah. Kalau awak bahagi satu nombor dengan nombor yang lebih besar, jawapan awak dapat kecil. Kalau awak ambil satu nombor, awak bahagi dengan nombor yang kecil, jawapan awak dapat besar. Macam itu. Baik, soalan terakhir untuk faham kertas 1. Raja menunjukkan satu permukaan logam disinari oleh alur cahaya yang mempunyai frekuensi tertentu. Elektron dari logam tersebut dapat dipancar keluar. Fenomena ini dikenali sebagai direct sajalah kan, photoelectric effect. Saya cerita sikit. Kalau awak ada satu permukaan logam, okay, satu permukaan logam, let's say kita ada satu permukaan logam, nama apa? Cesium contohnya. Okay, cesium. Dan permukaan logam tu kita tahu frekuensi dia. Frekuensi
kita panggil sebagai frekuensi ambang atau threshold frekuensi. Okay, threshold frekuensi, apa simbol dia saya lupa lah, F0. Okay, threshold frekuensi. Let's say saya kata threshold frekuensi untuk cesium adalah 5 Hz. Okay, kita ada satu metal tu frekuensi ambangnya, frekuensi ambang. Frekuensi ambang ni adalah frekuensi minimum untuk berlaku photoelectric effect. Minimum. So paling kurang cahaya yang kita bekalkan yang akan jatuh ke atas permukaan logam, paling sikit mesti ada frekuensi yang sama dengan frekuensi ambang. Frekuensi ambang. Okay, katalah kita ambil satu cahaya warna merah, frekuensi dia 5 Hz. Kita pancarkan atas permukaan logam yang ada frekuensi ambang 5 Hz. Apa berlaku? Para pelajar ketahuilah, apabila frekuensi itu menyamai dengan frekuensi minimum sekurang-kurangnya, maka berlakulah photoelectric effect. Photoelectric effect tu apa? Elektron dikeluarkan dari permukaan logam. Electron is being released from the surface of metal. Ini dipanggil photoelectric effect. Dan elektron ni dia ada nama khas, kita panggil photoelektron. Dia bukan elektron, regular elektron, tapi terhasil daripada proses photoelektrik. Okay, photoelektron kita panggil dia. Kalau frekuensi yang kita bekalkan, I mean the frequency of light yang kita pancarkan, let's say 4 Hz. Kita pancarkan ke atas permukaan logam yang ada frekuensi ambang 5 Hz. Berlaku tak photoelectric effect? Jawapannya tidak, kerana minimum 5. Minimum, paling sikit 5. Sama boleh tak? Boleh. Kalau lebih, katalah frekuensi yang kita bekalkan ataupun kita bawa cahaya dengan frekuensi 10 Hz, boleh tak? Jawapannya boleh berlaku, kerana minimum 5. Cerita pasal photoelectric effect ni banyak saya cerita dalam Trial 2021. Macam saya kata, saya mungkin tak dapat nak cover semua negeri. So as for now, sebelum keluar lah 2022 punya banyak lagi video, hopefully boleh tengok 2021 punya, sebab saya ada banyak kali cerita pasal photoelectric effect, pasal work function, pasal kinetic energy maximum. Itu saya tak akan bincang di sini lah. Okay, so itu saja untuk kali ni. Jumpa lagi dalam video-video yang seterusnya. Terima kasih, keep supporting, keep sharing. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.